Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Malaysia memerlukan sekurang-kurangnya 40% pekerja berkemahiran tinggi daripada seluruh tenaga kerja dalam usaha menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Richard Riojaim berkata, bagaimanapun ketika ini negara hanya memiliki 28% tenaga kerja berkemahiran tinggi. Katanya menyedari masih ada jurang untuk diisi, kerajaan di bawah rancangan Malaysia ke-11 telah menyasarkan untuk meningkatkan nisbah tenaga kerja berkemahiran tinggi kepada 35% menjelang tahun 2020. Tambahnya, kementerian komited untuk menggambling usaha-usaha pembangunan kemahiran bagi mempertingkatkan penggunaan tenaga kerja tempatan yang berkemahiran tinggi. Beliau berkata demikian dalam ucapan semasa merasmikan Sidang Kemuncak Sumber Manusia, Kemahiran dan Kecekapan Sumber 2016 di Kuching. Dalam pada itu, beliau memberitahu ketika ini dianggarkan ada sejumlah 3.6 juta pekerja asing di negara ini. Daripada jumlah itu, 1.9 juta merupakan pekerja asing yang sah, manakala bakinya adalah yang bekerja secara haram. Sarawak kini sedang di peringkat kajian untuk memperkasa pelbagai perkhidmatan yang disediakan di 3 taman negara utama di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Amar Abang Johari Tun Openg berkata, Taman Negara terlibat adalah Taman Negara Bako, Pusat Hidupan Liar Semenggok dan Taman Negara Bukit Lambir. Beliau berkata kajian tersebut dibuat ekoran aduan daripada para pelancong mengenai kekurangan perkhidmatan yang disediakan di taman-taman negara di negeri ini. Kajian tersebut dijangka mengambil masa 6 bulan. Beliau berkata kerajaan negeri akan bekerjasama dengan sektor swasta untuk menaik taraf perkhidmatan yang diperlukan. The private sector must have a certain element of knowledge on flora and fauna and the concept of conservation. This managing company or people who want to manage, they must also comply with our international standard on conservation and wildlife. Dato' Amar Abang Johari memberitahu sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat cadangan menggunakan khidmat luar perkhidmatan pelancongan untuk Bako, Semenggok dan Lambir di Kuching. Sementara itu, pada sidang media yang sama, Dato' Amar Abang Johari yang juga Timbalan Presiden Parti Pesaka Bumiputera Bersatu, PBB memberitahu permohonan 9 calon langsung Barisan Nasional untuk menyertai parti itu dijangka akan diputuskan selepas Tamasya Sukan Malaysia ke-18 atau sebelum persidangan Dewan Undangan Negeri pada penghujung tahun ini. Beliau yakin Ketua Menteri yang juga Presiden PBB Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Satim mempunyai formula dan pendekatan tersendiri di dalam membuat keputusan berhubung perkara itu. Saya tidak dapat mengumumkan formula. Ialah Ketua Menteri dan pihak MKT akan mengumumkan pendekatan ini yang akan saya rasa diterima oleh semua. Wakil Rakyat Terbabit ialah Menteri Muda Kesihatan Awam Datuk Dr. Jerib Susil, Menteri Muda Solidariti Rozi Yunus, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pakan, Tan Sri William Mawan Ikom dan Adun Bukit Semuja John Ilus. 5 yang lainnya ialah Adun Batu Danau Paulus Palu Gumbang, Adun Opar Ranumina, Adun Akelili Dr. Jenikal Rayum Nipa, Adun Serumbu Miro Simo dan Adun Mulu Datuk Jerawat Gala. Pembinaan pos Custom Immigration dan Kuarantin CIQ di sempadan Malaysia dan Indonesia di Berkelalan dan Long Bawan diharap dapat mengurangkan aktiviti penyeludupan barangan kawalan bersubsidi dan kenderaan di kawasan tersebut. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Datuk Henry Sumagong berkata peruntukan bagi pembinaannya telah dilulus dan kini menunggu pelaksanaannya. Projek itu CIQ di kawasan Baklalan dengan Long Bawan ini ya. So sudah pun diluluskan dengan peruntukan yang tersedia, cuma menunggu pelaksanaan dia saja. Apabila ini diwujudkan nanti maka aktiviti ya seperti ini dapat kita kurangkan. Datuk Henry memberitahu media selepas melawat Kedai Rakyat 1 Malaysia KR1M di Bandar Lawas dan Pos Labo Parir di Kampung Perusia Ulu Terusan Lawas.
Dalam pada itu, beliau memberitahu kewujudan banyak pasaraya di negara ini tidak memberi saingan kepada KR1M. Malah katanya KR1M telah membantu meringankan beban golongan berpendapatan rendah mendapat barangan yang berkualiti pada harga yang berpatutan. Ketika ini, lebih 50 KR1M telah diwujudkan di negeri ini. Sebuah kilang kita semula musnah dalam kebakaran di Taman Perindustrian Demak Laut di Kuching malam tadi. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Nur Hisham Mohamad, kilang tersebut menyimpan ratusan tong berisi minyak dan campuran bahan peluntur. Udara di sekitaran ini adalah tercemar ataupun tidak. Jadi buat masa ini kita dapati tadi tiada catatan direkodkan. Tetapi kita akan pantau memandangkan kita risau bahawa dia akan merebak ke tempat lain. Beliau berkata lebih 40 anggota dari 3 buah balai bomba dan penyelamat di sekitar Kuching dengan 4 buah jentera digegaskan ke lokasi kejadian bagi memadam kebakaran yang berlaku kira-kira pukul 8 malam. Pasukan unit bahan berbahaya Hazmat jabatan itu turut dikerahkan ke lokasi kejadian. Nur Hisham bercakap kepada pemberita di tempat kejadian malam tadi. Kru RTM yang sedang membuat liputan juga sempat merakamkan beberapa siri letupan yang dipercayai berpunca dari tong yang berisi minyak. Sekurang-kurangnya 10 letupan berlaku sepanjang operasi pemadaman dijalankan. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kebakaran sedang disiasat. Projek Koridor Kubaan Puak yang dipelopori oleh syarikat Tanoti Sendirian Berhad dengan kerjasama Tabung Hidupan Liar Sedunia WWF Malaysia telah berjaya memperkenalkan produk kraftangan tempatan kepada dunia. Projek yang mengambil masa 2 tahun itu memberi tumpuan kepada produk kraft berasaskan rotan yang dihasilkan oleh penduduk Penan di kawasan Puak di Ulu Tuto Miri. Menurut Pengarah Tanoti Sendirian Berhad Jacqueline Fong, projek itu bukan sahaja mengetengahkan keunikan produk keluaran masyarakat Penan kepada dunia, tetapi membantu meningkatkan ekonomi penduduk tempatan. Projek meliputi kawasan seluas 360,000 hektar, iaitu terletak di antara Taman Negara Mulu dan Taman Negara Pulong Tau. Beliau ditemui pada majlis menandatangani perjanjian antara WWF Malaysia yang diwakili Datuk Dr. Dionysius Sharma dan Tanoti Sendirian Berhad oleh Jacqueline Fong di Kuching. Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-18 turut mengumpulkan wakil-wakil media pelbagai agensi yang membuat liputan sukan itu yang bermula 22 Julai lalu sehingga 31 Julai nanti. Malah kehadiran sukarelawan jawatan kuasa media sedikit sebanyak memudahkan tugas mereka. Bagi Ketua Sukarelawan Jawatan Kuasa Media Muhammad Nizam Abang Talib, menyumbang bakti dalam temasya itu memberi pengalaman manis dan bermakna. Tugas untuk sebagai seorang sukarelawan semasa Sukma yang ke-18 pada tahun ini adalah satu benda yang bersejarah. Malah beliau bersama 86 orang lagi sukarelawan di Miri amat menghargai peluang yang diberikan untuk berkhidmat semasa temasya itu. Sebenarnya memang ini peluang yang baiklah sebab melalui ini saya dapat pengalaman untuk melihat terutama seperti reporter kan saya lihat macam mana kamu orang bekerja, macam mana kamu orang berhubung, itu sangat membantu saya sebab saya rasa itu satu peluang bagaimana saya belajar untuk berkomunikasi dengan orang lain lah. Sukan Malaysia Sukma ke-18, Sarawak kekal mendahului kedudukan teratas jumlah kutipan pingat dengan 30 emas, 18 perak dan 25 gangsa pada hari ke-7 temasya itu semalam. Daripada jumlah tersebut, 9 pingat emas, 6 perak dan 5 gangsa diraih menerusi beberapa acara akhir semalam. Acara Wushu menyumbang 2 pingat emas menerusi atletnya Clement Ting Su Wei bagi kategori gunshu lelaki dan Elvic Bong Kian Zeng dalam acara Jiansu lelaki. Selain itu, acara itu turut meraih 2 pingat perak menerusi Li Huizian bagi acara gunshu wanita dan 1 gangsa melalui atletnya Elvic Bong Kian Zeng bagi acara Chang Kuan. Acara renang turut meraih 2 emas melalui atletnya Angel Chui Feng. Angel berjaya meraih pingat tersebut dalam kategori 800 meter gaya bebas wanita akhir dan 200 meter kuak kupu-kupu wanita. Pasukan renang turut mengutip 1 perak dalam kategori 4x100 gaya bebas rampaian wanita. Acara terjun pula memberikan 1 emas, 1 perak, 1 gangsa. Emas diperoleh melalui atletnya Sylvester Peter Jawa dan Carlise Chan menerusi acara akuatik lelaki 3 meter
terjun papan anjal berirama di Pusat Akuatik Sarawak. Pasangan serasi negeri itu dengan mudah meninggalkan 4 pesaing lain dengan kutipan mata 352.92. Manakala Temping Bowling pula memenangi 2 emas bagi kategori lelaki beregu dan wanita beregu. Kategori lelaki beregu diwakili gandingan Abang Afiq Yazid dan Christopher Tiong, dan wanita pula diwakili Joselina Judith dan Noresha Keligit. Pingat perak pula diraih Muhammad Uzair Irsyad dan Musaye Khalid dalam acara yang sama. Dalam pada itu, kontingen tuan rumah turut meraih 1 emas dan 2 gangsa menerusi acara memanah. Acara squash dan tenis masing-masingnya pula meraih 1 emas, petong 1 perak dan berbasikal 1 gangsa. Dalam pada itu, beberapa acara telah memulakan pusingan awal. Antaranya ialah acara badminton yang menyaksikan 2 pemain perseorangan Sarawak mara ke pusingan seterusnya selepas menang ke atas lawan masing-masing. Pemain perseorangan Adam Lau Yuming berjaya menundukkan pemain Pahang Akil Hushaimi Abdul Hisham 21-15, 21-7. Manakala Wilson Lau Ngiding menewaskan pemain dari Kelantan Mugilan anak lelaki Subramaniam dengan mata 21-19, 21-17. Sementara itu, turut berlangsung hari ini ialah acara bola tampar yang menyaksikan pasukan wanita Sarawak akan bertemu Johor di peringkat separuh akhir. Di Miri, sukan pelayarannya yang membuka tirai rasmi semalam menyaksikan atlet negeri Lukman Hakimi Jasmi menamatkan kedudukan di tangga kedua bagi kategori individual Big Techno Boys. Ini sekaligus memberi harapan pasukan negeri untuk merebut kedudukan teratas bagi kategori itu sekiranya Lukman terus mempamerkan prestasi cemerlang. Bagi acara bowling padang di Kuching, dalam saringan antara kumpulan turut menyaksikan pasukan Sarawak mempamerkan aksi cemerlang apabila menang ke atas lawan masing-masing bagi kategori beregu lelaki dan wanita serta kategori bertiga lelaki. Acara silat pula, 2 wakil tuan rumah bagi kategori putra kelas bebas dan putra kelas H turut mara ke peringkat separuh akhir yang akan berlangsung esok. Pesilat tuan rumah juga akan merebut peluang ke separuh akhir bagi kategori putri B, C, D, F dan bebas hari ini. Sebelum kita ke agenda hari ini, berikutan kedudukan terkini bagi pungutan pingat Sukma ke-18 Sarawak 2016 dan acara-acara yang akan berlangsung sepanjang hari ini. Hingga ke Sabah kita datang. Alun-alunkan lautan kegemilangan Sukma ke-18 bersorak bergema dalam satu nada seiring bersatu semangat kesukaan dan penjuang gemilang di Sultan Sarawak berbagi yang Jawa Baiklah, seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Selain liputan sekitar kejohanan Sukma ke-18, antara liputan yang berlangsung, Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Fatimah Abdullah menyampaikan cek bagi bahan binaan mangsa ribut di Kuching pada pukul 8.30 pagi. Sementara itu, pada pukul 4.30 petang, beliau akan menutup seminar One Stop Teenage Pregnancy Committee di Kuching. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Nurul Fatihah. Silakan.